Nak tahu tak, siapa pengasas Bulan Sabit Merah? Dan kenapa diasaskan Bulan Sabit Merah? Lagi satu, apa yang penting sangat tarikh 8 Mei sampai Hari Bulan Sabit Merah disambut pada 8 Mei? Kita mulakan dengan Henry Dunant. Henry Dunant dilahirkan pada 8 Mei 1828 di Geneva, Switzerland. Beliau daripada keluarga yang kaya dan juga patuh mengamalkan ajaran agama Kristian. Selain daripada itu, Dunant juga aktif dalam pelbagai pergerakan kebajikan dan juga agama. Sekitar tahun 1850-an, Dunant mula berniaga sendiri. Satu hari, pada 25 Jun 1859, ketika itu beliau sedang berniaga dan berada di Solferino, utara Itali. Beliau menyaksikan sebuah pertempuran antara Austria dan Perikatan Tentera Perancis Sardinia. Ini ialah semasa Perang Dunia Kedua. Ketika itu juga, beliau melihat ramai yang mati dan cedera. Tapi, bantuan perubatan tak lengkap dan tak mencukupi. Askar yang mati dan cedera sangat ramai. Akan tetapi, mereka tak mampu buat apa-apa. Selepas menyaksikan kejadian itu, Dunant mula mengenepikan perniagaannya dan memberi tumpuan kepada usaha membantu orang yang cedera. Beliau berjaya mengumpulkan orang-orang dari desa sekitar untuk tinggal di situ selama 3 hari dan menghabiskan masa merawat orang yang terluka. Bagaimanakah Dunant mampu mengumpul dan meyakinkan orang-orang dari desa untuk merawat kesemua askar yang tercedera? Sedangkan yang cedera juga terdiri daripada askar lawan. Dikatakan Dunant memujuk mereka melalui kata-kata beliau yang terkenal sehingga kini, iaitu Siamo tutti fratelli, yang bermaksud kita semua bersaudara. Kata-kata itu telah berjaya membuka hati para sukarelawan untuk merawat kesemua askar, tidak kira lawan atau kawan. Usaha Dunant tidak terhenti hanya di situ. Saranan beliau diterima ramai apabila beliau mengembara untuk menyebarkan ideanya berkenaan palang merah sekitar tahun 1863. Bagaimanapun, pada 1867, urusan perniagaannya mula terabai. Beliau terpaksa menjual semua perniagaan untuk membayar hutang dan akhirnya meninggalkan Geneva. Selama hampir 20 tahun, beliau hanya bergantung hidup atas belas kasihan orang ramai. Akhirnya pada tahun 1895, berita tentang beliau masih hidup tersebar meluas dan akhirnya bantuan mencurah-curah tiba. Seterusnya, sekitar 1901, beliau telah dianugerahkan hadiah keamanan yang pertama oleh Jawatankuasa Nobel. Hasil daripada cetusan idea Dunant, banyak negara yang menubuhkan pergerakan palang merah mereka di negara sendiri. Sekitar November 1876, Turki mengumumkan kepada Majlis Persekutuan Swiss iaitu penjaga Konvensyen Geneva bahawa Turki akan menggunakan lambang bulan sabit merah. Justifikasi Turki ialah kerana palang merah menghina agama Islam kerana lambangnya seakan-akan lambang agama Kristian. Sehubungan dengan itu, banyak negara Islam lain menggunakan lambang bulan sabit merah sama seperti Turki. Kedua-dua lambang ini dilindungi oleh Konvensyen Geneva sejak tahun 1929 dan kini ianya dikenali sebagai International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Okey, sekarang kita masuk pula kepada sejarah penubuhan Bulan Sabit Merah Malaysia. Sejarah penubuhan di Malaysia akan melibatkan kedua-dua, iaitu Bulan Sabit Merah dan Palang Merah. Pada April 1948, pergerakan Palang Merah mula ditubuhkan di Sabah sebagai salah satu cawangan kepada Persatuan Palang Merah British. Selepas penubuhan unit Palang Merah pertama di Semenanjung Malaysia ditubuhkan di Pulau Pinang pada 1950, cawangan Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan dengan bantuan Miss Jordan dan Miss Johnson serta 2 orang pegawai medan Palang Merah British pada Februari 1951. Sehingga 1952, hampir kesemua negeri di Tanah Melayu telah ditubuhkan cawangan Palang Merah termasuk Singapura. Selepas kemerdekaan pada tahun 1957, nama telah ditukar kepada Persatuan Palang Merah Persekutuan Tanah Melayu. Sehinggalah pada tahun 1963 ketika Singapura menarik diri daripada penubuhan Malaysia, masih lagi dengan Palang Merah tetapi nama ditukarkan kepada Persatuan Palang Merah Malaysia.
6 tahun kemudian pada 1969 ketika Malaysia mengalami kemuncak darurat yang pertama, cawangan telah menghantar 25 pasukan Palang Merah untuk tugas-tugas kebajikan ke kampung-kampung di Perak, Terengganu dan Selangor. Akhirnya, pada 4 September 1975, nama dan lambang persatuan ini telah ditukar menjadi Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia atau PBSM yang kita kenali sehingga ke hari ini. PBSM telah bertindak sebagai khidmat bantuan kepada pihak berkuasa bagi memberi bantuan kepada mangsa bencana alam, pencegahan penyakit dan juga pertolongan cemas. Mereka juga merupakan sukarelawan yang aktif di sekolah-sekolah sebagai salah satu kokurikulum unit beruniform yang ditawarkan di sekolah-sekolah di Malaysia. Okey, dah jelas? Kalau tak jelas, boleh ulang lagi sekali. Jumpa lagi nanti. Bye!